alhamdulillah syukur dan syabas pada semua pihak pelajar kurikulum yang membuat sambutan rasmi. Ini satu penghormatan kepada tetamu. Dan hari ini doktor bersama dengan kawan-kawan semua yang dikasihi anak-anak pelajar, kalau diizinkan doktor nak share bagaimana kita hendak meraih kejayaan. Pada yang non-Muslim, mungkin doktor banyak ceritakan kaedah bagaimana seorang Muslim meraih kejayaan. Tapi kalau ada nilai-nilai yang baik, boleh tiru, boleh kopi, alhamdulillah, insyaAllah manfaat untuk semua. Bagaimana kita hendak meraih kejayaan? Bagaimana kita nak pastikan anak-anak kita mencapai kejayaan? Sebagai Muslim, pastinya kita sama. Kita mengucap kalimah tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad itu pesuruh dan Rasulullah. Ini persamaan kita. Nah, kalau kita penuh dengan persamaan, kenapa ada perbezaan? Pastinya perbezaan hadir daripada sifat-sifat dalaman kita yang ingin kita buang jauh daripada hati kita. Sifat-sifat mazmunah dalam agama kita, sifat-sifat terkeji, sifat-sifat tercela, dengki, khianat, malas, ponting dan sebagainya. Itu sifat-sifat yang kita hendak buang daripada diri kita, dan kita mau isinya sifat-sifat yang baik. Kerana kehidupan yang singkat di dunia ini, jika kita isi dengan sifat-sifat yang buruk, percayalah tuan-tuan yang terkasih, adik-adik pelajar semua, tiada satu pun perbuatan kita yang hilang di pandangan mata kita dan lesap begitu saja. Apa yang kita buat, kita akan dapat balik. Lebih banyak kita buat keburukan, lebih banyak kita terima keburukan. There's a matter of time, a matter of event, a matter of place. Sama ada berbeza masa, tempat dan keadaan saja. Tetap kita akan terima balik keburukan-keburukan yang kita buat. Nah, kalau itu jawapannya, kenapa kita mencari keburukan? Simple saja, as simple as that. Baik kita hari-hari ini muhasabah diri, ibu bapa yang terkasihi, pelajar terkasihi, kita membina kebaikan demi kebaikan, kebajikan demi kebajikan, yang menjadi satu keseronokan dan apa yang kita hendak kejar ini. Kerana kebaikan yang kita buat akan lebih ganjaran, bukan satu, mungkin 10, mungkin 100, mungkin 700, malah million, malah mungkin tidak terfikir kita ganjaran yang bakal kita terima. Ini yang kita mahu isi dalam kotak fikiran kita, baik ibu bapa, baik adik-adik pelajar, baik guru pendidik. Dan kita ambil sikap, satu sikap yang mulia, sikap yang diamalkan oleh Rasul SAW, oleh Nabi SAW. Bila Nabi mendapat musibah ataupun mendapat berita, Nabi mengatakan, Nabi menyerah diri sepenuhnya sempena dengan agama kita Islam, agama yang menyerah diri sepenuhnya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada kekuatan, tiada kudrat melainkan dengan izin Allah Taala. Betul, nak cerita sikit pada share dengan adik-adik semua kisah tasbih ulul azmi yang betul sebut tadi, tasbih ulul azmi. Kisah tasbih ulul azmi ini bermula dengan cerita para malaikat, di mana malaikat mukarrabin diperintah oleh Allah untuk memikul aksi, dan malaikat ini tidak mampu untuk memikul aksi dengan kekuatan mereka, dengan sayap mereka yang begitu banyak, kecuali apabila Allah memberi mereka tasbih subhanallah, maha suci Allah. Kemudian semasa diciptanya Nabi Adam, bapa kita Nabi Adam salam, sebaiknya dimasukkan roh ke dalam jasad Adam. Nabi Adam bersin, dan para malaikat mengajar Nabi Adam, wahai Adam AS, sila ucap alhamdulillah, ucapan puji yang tiada sebagus alhamdulillah. Ini ucapan kita, ini amalan kita. Keberkatannya luar biasa. Subhanallah diucap oleh malaikat yang tidak mampu memikul aksi.
Alhamdulillah diucap oleh bapa manusia. Kemudian bila Nabi Nuh menjalankan dakwah selama ribu tahun dan tidak mampu untuk menarik kaumnya menjadi Islam, Nabi Nuh meminta Allah Ta'ala satu kalimah agar mudah umatnya masuk Islam. Allah Ta'ala present gift kat Nabi Nuh, la ilaha illallah. Kemudian lagi pada zaman Nabi Ibrahim, setiap kali Nabi Ibrahim AS kekasih Allah melakukan kesilapan hingga kepada kesilapan menyebabkan berlakunya kifarah, Allah Ta'ala menyuruh Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail, dan hasil padanya Nabi Ismail mengucap Allahu Akbar. Apa yang kita nak ucap? Semua kalimat-kalimat ini mempunyai makna-makna yang luar biasa, pegangan Nabi-Nabi tertentu. Nabi Adam mengucap puji Alhamdulillah. Nabi Nuh kalimat tauhid la ilaha illallah. Nabi Ibrahim mengucap Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi baginda Rasul yang begitu mulia, baginda Rasul SAW begitu mulia, bila berlaku pada zaman baginda Rasul peristiwa, baginda Rasul mengucap la haula wa quwwata illa billah yang azim. Apa kaitannya kita hari ini? Nabi kita yang mulia, kerana mulianya sanggup membuang segala ego, segala kepentingan, segala keinginan, meletakkan segalanya semata-mata kudrat dan kehendak Allah Ta'ala sahaja. Di dalam kehidupan kita tuan-tuan, adik-adik terkasih, guru-guru semua, mari kita hari ini buang ego kita. Sama ada kita hebat dalam ilmu, hebat dalam pangkat, kaya, kuasa, mari kita buang ego kita. Sebab ego ini bukan milik kita. Ego ini pemiliknya Rabb yang Maha Mulia, Rabb yang super ego, Allah Ta'ala itu sendiri. Kenapa doktor mengajak semua memilih ego, membuang ego ini? Jika kita mampu membuang ego, kita akan menjadi insan yang luar biasa hebat dalam segala aspek. Selagi ada ego dalam diri kita, kita mengakui kehebatan kita, kita akan berhijab daripada Tuhan kita, dan banyak amalan-amalan, pekerjaan-pekerjaan, keinginan-keinginan kita ingin lakukan, kita tidak mampu lakukan dengan luar biasa. Jadi doktor nak share kenapa doktor bercakap, sebab doktor belajar buang ego. Doktor belajar buang ego. Doktor tidak ada mahu ego dalam diri doktor, sebab doktor target kejayaan luar biasa semasa berada di dunia yang suntuk ini. Ini kesedaran yang doktor miliki. Jika doktor berada ego, pastinya doktor tidak akan tunduk, merayu, memohon, meminta, berusaha sepenuhnya kepada pemilik ke segala sumber, Allah Ta'ala itu sendiri. Boleh ikut doktor ya? Boleh ikut ya? Boleh ya? Boleh tuan-tuan ya? Itu doktor minta hari ini kita share, kita buat ego kita. Kalau pelajar buat ego, pelajar akan merendah diri pada pendidik, pada guru. Kalau pelajar buat ego, pelajar akan menghormati ibu bapa. Tanpa ibu tiada pelajar, tanpa pendidik tiada ilmu yang dimiliki. Kerana ibu bapa tidak mampu mengajar apa yang diajar oleh pendidik di sekolah, tidak mampu. Ibu bapa tidak mampu untuk mendabik dada dan kata segalanya mampu diajar di sekolah. Tidak ada satu pun seorang ibu bapa yang mengajar anaknya akademik di sekolah, walaupun ibu bapa itu adalah guru yang paling hebat sekali. Itu hakikatnya. Sebab itu kita kena buang ego kita, supaya kita merasai dikasihi, disayangi, dan kita boleh mengasihi dan menyayangi. Bila kita mampu melakukan amalan yang begini, isunya kita menjemput rahmat Allah. Sebab tuan-puan yang dikasihi, dalam kehidupan dunia yang singkat ini, isu sebenarnya bukan isu kita, bukan isu siapa kita, apa kita buat, apa kita nak buat, apa yang kita mampu buat. Isunya tentang rahmat pemberian Allah Ta'ala. Kalau kita mampu menjemput rahmat dengan cepat dan luas, rahmat ini akan disebar bukan saja pada kita, pada jiran kita, pada masyarakat kita, pada negara kita. Sebab itu
kita perlu untuk berkongsi kebaikan-kebaikan seperti mana yang dikeingini oleh agama kita. Doktor nak share satu lagi, satu sifat yang dituntut, yang dipilih, yang dikira oleh Allah Ta'ala, sifat takwa. Takwa. Allah Ta'ala hanya melihat hamba-Nya yang bertakwa. Apa itu takwa? Sifat apakah itu takwa? Takwa secara mudahnya satu sifat di mana kita berusaha untuk melakukan kebaikan untuk diri kita, dan kita meminta orang lain melakukan kebaikan untuk diri mereka dan untuk ummah, untuk masyarakat. Ini sifat takwa. Dan kita menjauhi daripada melakukan keburukan, sifat-sifat buruk, dan kita mencegah masyarakat kita melakukan hal sama. Dan kita begitu cepat melakukan kebajikan. Sebab tadi guru besar minta, doktor tua minta untuk beri sedikit kebajikan di sekolah menengah ayat hitam, nak minta alat tanjim. Jadi doktor rasa doktor orang yang bertakwa, doktor insya-Allah akan sponsor alat tanjim. Mungkin tak 100% komplit, tapi insya-Allah akan sponsor. Itu sifat takwa. Kita cepat melakukan kebajikan dan kita memberi apa yang kita sayang. Nah, apa lagi apa kita sayang selain pada wang ringgit? Dalam kehidupan ni apa lagi kita sayang selain wang ringgit? Everything yang kita buat, every moment, every second, semuanya related dengan wang ringgit. Kalau tak ada wang, kita tak main sini, walaupun kita ikhlas. Tapi bila kita boleh beri wang ringgit, kita sudah jauh ke hadapan berbanding dengan orang lain dalam kedekatan kita pada masyarakat, kebaikan kita pada masyarakat, kebaikan kita dalam ketuhanan kita, dalam tauhid kita, dan kepercayaan, keyakinan kita. Sebab apa yang kita bagi, kita akan dapat balik. Kita akan dapat balik apa yang cikgu minta. Bukan cikgu yang nak bagi, mungkin satu hamba Allah yang bagi, ataupun mungkin melalui kemajuan dalam perniagaan doktor. Apa-apa boleh berlaku kerana kita niat lillahi ta'ala, ikhlas kerana Allah. Ini cara kita berfikir. Dan bila orang minta pada kita pada momen yang sesuai, ini satu perhormatan. Satu perhormatan. Orang tak minta dengan semua orang. Orang tak akan minta dengan semua orang. Orang akan minta dengan orang-orang yang dihormati. InsyaAllah akan beri respon yang tidak menaib dan memalukan. Dan kita kena consider ini bersungguh-sungguh. Ini cara kita berfikir. Dan antara sifat takwa yang terakhir adalah kita cepat memaafkan. Cepat maaf. Memang marah ni kita boleh marah, tapi susah marah. Cepat maaf. Dan kita menolong orang yang menzalimi kita. Ini sifat takwa yang cukup sempurna. Dan kita nak wujud pada hari ini pada semua yang ada kat sini. Kalau ini cara kita bekerja, kehidupan kita, pastinya rahmat akan datang, jaminan akan datang. Dan bila jaminan akan datang, pastinya kejayaan akan muncul. Dan kejayaan ini tidak menjadikan kita berbeza-beza antara kita, tidak menjadikan kita berpecah antara kita, malah menjadikan kita unit antara kita, unity, bersatu bekerjasama. Sama ada berbeza kaum, berbeza agama dan sebagainya, kerana kita menuju kepada kedamaian yang sejati. Ini kita nak didik anak-anak kita di sini, di rumah dan sebagainya, dan masyarakat dan sebagainya. Dan untuk mendidik sebegitu rupa, pastinya kita perlu pada role model, kita perlu pada testimoni, kita perlu pada ikon. Hari ini kita nak ikon di kalangan pendidik kita, ikon di kalangan PTD, ikon di kalangan ibu bapa, ikon di kalangan pelajar. Supaya apa yang kita ucap ini, apa yang kita yakini ini merupakan satu bukti yang nyata yang boleh diikuti. Kalau tanpa ikon, tanpa kenyataan, ia tetap menjadi satu ingauan ngeri untuk sesiapa yang mengamal nilai-nilai baik dan mulia. Sebab itu doktor berusaha, daripada kesedaran taufik dayah doktor dapat ni, doktor berusaha keras untuk menjadi ikon, bukan saja di Kedah,
Bukan saja di Malaysia, tapi Dr. berusaha untuk menjadi world icon. Itu cara Dr. berfikir. Dapat tak dapat itu cerita lain. Fikir dulu. If you want something, you just dream. You just dream. It's not wrong with dream. Dream is not wrong. Bermimpi tidak jadi masalah. Bukan satu benda yang susah ataupun khayalan ataupun merugikan bermimpi. Semua orang yang berjaya bermula dengan bermimpi. Semua kita bermimpi. Mimpi nak pakai kereta, kita beli kereta. Kita bernafsu untuk pakai kereta dengan cara yang betul. Nafsu yang betul. Dalam Islam, nafsu mutmainnah, nafsu yang betul. Kemudian kita ubah sikit. Biasanya dulu kita bermimpi dan kita terus action. Tapi tuan-puan yang terkasihi, jangan lupa dunia ni bukan milik kita. Dunia ni adalah Rabbnya, pemilik. Selepas kita bermimpi, kita berdoa, mohon pada pemilik dunia, doa, merayu kat dia. Doa ada cara dia, nanti kita kongsi cara dia. Dream, pray, action. Mimpi, doa, dan lakukan tindakan. This the true method, proper method meraih kejayaan. Kita tidak akan tersasar. Tidak ada siapa-siapa akan tersasar daripada kejayaan jika ini cara yang kita lakukan. Boleh ubah hari ini? Belajar-belajar boleh ubah? Boleh? Boleh? You can do it? Alhamdulillah. Pada non-Muslim sama juga. Mimpi, pray, cara tersendiri, and action. Secara fokus, istiqamah, berterusan. Fokus berterusan. Sabar, tabah, dan yakin. Itu saja modal insan yang kita perlu. Majoriti semua orang kaya di dunia ini, mereka dulu orang miskin. Malah kalau 100% miskin. Sebab kita hadir ke dunia tanpa seorang benang pun, memang miskin. Jadi kita sama saja. Tak ada perbezaan antara kita. Yang membezakan bila kita melihat, melakukan tindakan dan keyakinan kita. Dan amat merugi jika kita sebagai Muslim tidak meyakini Tuhan kita. Totally rugi. Jika anda kehilangan segala-galanya, hilang segala-galanya, hilang rumah, hilang kereta, hilang harta, hilang keluarga, tapi anda masih ada Allah, anda masih kaya. Kita masih kaya. Sebab Allah boleh beri kembali lebih daripada apa yang kita hilang. Ini telah dibuktikan dalam sejarah. Boleh ya? Adik-adik semua? Ha? Boleh? 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 Sebab doktor nak tengok adik-adik semua lebih berjaya daripada doktor dan kami-kami yang dah mendahului adik-adik. Kami tak tua lagi, kami hanya mendahului. Kami datang dulu. We come first, you follow. Tapi cita-cita kita nak suruh adik-adik yang kita kasihi, pelajar-pelajar yang kita cintai, melebihi kejayaan kita. Sebab itu guru pendidik terus mendidik anak-anak kita. Ibu bapa terus memberi komitmen wang ringgit, masa sebagainya supaya anak-anak lebih pada mereka. Ini satu fitrah. The way kita sandarkan keinginan kita ini kepada siapa? Sebagai Muslim, kalau kita sandarkan keinginan kita selain pada Allah, kita buat wrong judgment. Total fail. Total fail. Bukan sedikit, total fail. Kegagalan total akut yang dahsyat. Jadi doktor mengajak ibu bapa, guru, adik-adik yang terkasihi, mula hari ini, kalau pegangan, sasaran, tujuan
tidak seperti yang Dr. ucap tadi. Nah, ayo balik kembali, fokus pada tujuan yang satu, cipta kejayaan untuk meraih redha, kasih sayang, cinta orang Ta'ala untuk kepentingan agamanya, ummahnya, memakmurkan buminya, sharing semua dengan ummah yang muslim ataupun non muslim. Tunjukkan nilai agama yang anda anuti adalah agama yang penuh dengan kebaikan, keindahan, kasih sayang dan sempurna. Ini tugas kita sebagai seorang muslim. Jawapan dia, kembali balik pada Rabb, kembali balik pada Tuhan. Apa yang kita buat? Kita perkemaskan segala yang wajib. Solat 5 waktu kita perkemaskan, lebih khusyuk kita buat di masjid berjemaah. Malah solat 5 waktu adalah satu-satunya amalan yang diambil kira pertama-tamanya selain pada amalan lain. Bagus solat, hal lain jalan. Tak bagus solat, hal lain masalah. Ini satu kriteria yang hari ni yang Dr. nak kongsi dengan ibu bapa semua yang muslim, yang kita perlu titik beratkan. Kalau kita ingin berjaya, kalau kita ingin anak-anak kita berjaya, hari ini kita pastikan solat 5 waktu di awal waktu dan di masjid. Kita ubah isunya sekali lagi, bukan isu kita, isu mengundang rahmat dan jaminan Allah dan pemberian Allah, bukan isu kita. Kita faham tu tuan-tuan, ibu bapa itu kasih adik-adik kita ni, bukan isu kita, isu pemberian Tuhan kita. Totally pemberian Tuhan kita. Kita hanya player, pemain ataupun pelakon saja yang mengikut arahan. Itu penting kita faham. Kemudian doktor mula buat yang sunat nafilah. Itu cara doktor. Sunat tahajud, solat duha. Dan doktor sedekah sedikit-sedikit. Satu kali untuk pergi masjid Muttaqin, doktor bagi RM1. 5 waktu RM5. Nah, RM5 saja saya sedekah. Yakin. Dan terus usaha, tidak berpeluh-peluh, berusaha sepenuh tenaga. Dan berapa lama baru orang Ta'ala tolong? Berapa lama? 1 tahun 6 bulan baru dapat pertolongan. Ini satu dimensi, satu cerita. Apapun yang kita buat, walaupun berada dalam acuan yang betul, tapi perlukan masa, fokus, usaha, tenaga, yakin dan sentiasa mendekatkan diri pada Tuhan kita untuk berjaya. Kejayaan tidak akan dicapai dengan mudah, pantas dan cepat. Tidak akan ada kejayaan. Tapi keajaiban mula berlaku. Kalau tuan-puan pergi kat Jitra, tengok sebidang tanah di sebelah Masuri itu 2.6 hektar. Doktor beli pada tahun 2005 untuk mengubah Jitra Study Center menjadi Jitra Medical Center. Nak buat pinjaman dengan SME Bank 20 juta. Nak buat hospital untuk keluar pada kebelut kerugian. Dan doktor beli tanah tu tanpa duit 1 sen. Guna kebijaksanaan, usaha dan doa. Luar biasa. Keajaiban pasti berlaku. Bila berlaku keajaiban, ia membuat kita terpegun, kita yakin dan kita stay. Kita boleh stay dalam rasa kita walaupun objektif kita masih jauh, kerana kita yakin dan kita tidak akan meninggalkan apa yang kita telah lalui. Kita istiqamah kerana kita takut kita akan mengalami kesusahan-kesusahan kembali. Sebab itu perlu faham konsep dalam meraih kejayaan. Itu apa dah buat? Sampai sekarang hospital tak naik-naik lagi. Sampai sekarang hospital tak naik-naik lagi. Projek jadi macam lain. Sale hospital atau sale maternity bertambah. Dan akhirnya doktor diberi ilham, petunjuk, idea. Dia pikir. Akhirnya dapat idea nak kaya, tak boleh berniaga setempat. Setara mana sangat nak berniaga setempat, nak kena tunggu orang bagi. Jadi dapat idea kalau nak kaya kena berniaga secara national. Jadi doktor dapat ada sedikit kepakaran, doktor buat produk kesihatan. 2006 Jun doktor tubuh peluang marketing. 1 Januari doktor pasarkan produk pertama Jusmed 5 dengan DR2 di pasaran. Dan tuan-puan, sekali lagi kejayaan tidak datang dengan sekelip mata.
ilmunya cukup dahsyat. Tapi dengan kekuatan usaha, doa, yakin, tawakal dan rezeki Allah Taala, 2 Februari 2008, satu testimoni yang doktor tanya, adik Mazliwati daripada Rawang, berat 210 kg, turun ke 110 kg dalam masa 7 bulan. Ajaib. Siapa yang bagi keajaiban kalau bukan Rabb yang kita sembah? Dan akhirnya produk doktor meletup-letup di pasaran. Sale mendadak-dadak. Doktor buat satu cara pemasaran yang sendiri secara online. Dan pada tahun 2008 doktor buat sale 8 juta ringgit. Banyak lah tu, daripada tak kena juta, kena juta. Dan doktor become millionaire, jadi jutawan. Sebelum ni jutawan juga, jutawan dengan hutan 2-3 juta setiap kelebihan. Tak pernah fikir macam mana nak settle, just do it. Ini doktor nak kongsi kat sini. Kalau doktor boleh lakukan, mengapa ibu bapa tak boleh lakukan? Mengapa adik-adik yang masih muda ini tak boleh lakukan? Asalkan guna acuan yang sama, pasti boleh. Dan doktor nak adik-adik yang doktor kasih lakukan lebih hebat, lebih super daripada doktor. Kemudian perjalanan bermula. Ada liku-likunya. Ramadan, 25 Ramadan 2008, Allah Ta'ala panggil balik isi doktor. Panggil balik kat rumah, ada kat rumah. Kalau panggil balik kepada Allah Ta'ala, dia pergi rahmatullah. Dan doktor kena hadapi krisis perasaan. Doktor kena pastikan doktor tidak depres, tidak sedih, dan mampu untuk lonjakkan perniagaan yang baru naik dan merudum sedikit. Tapi doktor berjaya lakukan dengan agak bagus. Dan 2009 doktor mendapat memberi tindakan yang pertama kali doktor fikir dalam sejarah doktor. Doktor bawa keluarga doktor 14 orang ke umrah, 14 orang semua. Dan apa yang tuan-tuan berlaku? Bulan 2 tahun 2009, sale meningkat 3.8 juta ringgit. Terus meningkat sehingga tertinggi pada bulan 10 2009, sale mencecah 14 juta ringgit sebulan. Dan doktor buat sale 82 juta ringgit sepanjang tahun 2009. Luar biasa. Duduk di Gitra, doktor hanya berada di Gitra, doktor boleh buat sale yang luar biasa. Dan biasa juga, bila berjaya, kita nak lagi berjaya, tidak ada usahawan yang nak stop kat situ. Dan doktor buat satu marketing yang semua orang tak faham apa doktor buat. Sebab doktor sudah bercita-cita untuk brand Rosmi, nama Rosmi, DR Rosmi, dan mencipta fanatik untuk DR Rosmi. Dan doktor masuk bidang entertainment, hiburan. Tapi hari ini depan adik-adik semua, depan guru, depan bakal pelajar, depan ibu bapa, doktor mohon maaf, ini kesilapan doktor. Bidang hiburan bukan bidang yang bagus untuk kita ceburi. Bidang yang bertentangan dengan syariah kita, yang melalaikan, yang paling penting lagi, mengundang azab dan murka Allah. Dan apa yang berlaku, doktor diuji, perniagaan doktor menurun. Daripada 14 juta turun kepada 1.6 juta saja pada Jun 2010 hingga bulan 12. Sebaik filem ditayang, doktor muhasabah diri, tambah sedikit banyak amalan, taubat nasuha. Dan pada 2011 sale meningkat balik. Doktor buat balik 52 juta 2011, tertinggi pada bulan 2 2012 5.5 juta. Dan pada masa tu sale sudah meningkat RM250,000 sehari. Satu hari RM250,000. Tapi doktor pernah dapat RM870,000 satu hari pada bulan 10 2009. Apa yang doktor nak kongsi kat sini? Jangan sekali-kali pilih jalan yang salah bertentangan dengan syariat agama kita. Jangan sekali-kali. Sebab kita tidak tahu apa ujian Allah Ta'ala pada kita. Never test Allah, never test Him. Jangan sekali-kali test dia. Walaupun kesalahan kepada kita kecil, tapi mungkin padanya besar. Dan pada 2012 bulan 2, doktor sudah mahu pergi global. Tapi bukan macam tu ceritanya. Doktor diuji lagi. Sampai hari ini doktor diuji. Sale doktor merudum. Bulan 10, bulan 2 doktor pecah kongsi dengan rakan kongsi doktor. Bulan 10 balik pada umrah Ramadan, doktor kena terbias daripada Kementerian
Kementerian Kesihatan Malaysia menyalahkan doktor mengiklankan diri. Ingat lagi ya. Dan kepercayaan pengguna menurun. Bulan balik pada haji yang kedua, bulan 11, doktor kena lagi, duit keluar lagi 10.3 juta keluar, terpaksa keluarkan, tak boleh nak stop. Dan lagi sekarang ini doktor dapat hidayah macam mana untuk menghalang kerugian ini. Sempena dengan peristiwa di Gaza diserang pada November 2012, doktor kata ini satu keadaan yang luar biasa sekali. Jika doktor sebagai seorang Muslim tidak terpanggil untuk membantu Gaza secara yang sesuai dengan apa yang doktor miliki, hati doktor betul-betul keras. Dan doktor istihar untuk Gaza 20 juta. Dan setakat hari ini doktor sudah beri kepada Gaza lebih daripada 3.5 juta ringgit. Kenapa doktor buat ni? Kerana doktor percaya hanya dengan sedekah doktor mampu untuk keluar secepat mungkin daripada masalah doktor. Nah, apa yang berlaku? Start sedekah Januari 2013, sekarang sudah bulan 9 2014. Masih belum keluar sepenuhnya daripada masalah. Tapi tuan-puan yang doktor kasih, percayalah, di hadapan doktor sudah beratur sumber-sumber yang doktor usaha dengan izin Allah Ta'ala yang mampu merubah doktor menjadi billionaire. Billionaire. Bukan nak cakap, semua nak cakap perjalanan. Kalau doktor boleh buat, kenapa adik-adik tak boleh buat? Boleh buat? Boleh buat? Alhamdulillah. Doktor imbah dengan perniagaan CPO. InsyaAllah minggu ni kalau kita close dia, segala-galanya berubah. Kerugian akan bertukar menjadi keuntungan. Doktor imbah dalam perniagaan hartanah. Dan produk kita insyaAllah ke Indonesia, kita usaha 3 tahun, insyaAllah dalam masa sebulan 2 bulan boleh mula buat income. Dan kita mungkin ke China, baru jumpa dengan billionaire China untuk import produk kita. Semua ini usaha dan ketentuan yang diberi oleh Tuhan kita. Tiada yang mustahil kalau kita cari jalan yang betul. Sebab itu hari ini doktor nak kongsi, please pilih jalan yang betul supaya kita mampu cipta kejayaan yang kita tidak pernah fikirkan. Kalau setakat kita fikir kejayaan, itu biasa. Kita fikir bagaimana kita nak berjaya, itu biasa. Tapi if you cannot think, it's beyond thinking, itu luar biasa dan boleh berlaku di dunia ini. Itu penting sangat guna metodologi yang betul sebagai Muslim. Sebagai non-Muslim mungkin boleh ikut apa-apa yang bagus. So apa yang doktor nak kongsi sikit lagi, perlu doktor rasmikan dengan izin guru besar, pengetua dan pihak sekolah. Doktor minta, hari ini mungkin kita dah tahu, tapi hari ini kita janji pada kita mahu mengubah dan mahu lakukan kerana kita nak total berjaya. Boleh ya? Adik-adik ready? You ready? Ready? Okay. Boleh je? Pertama, mari kita amalkan 7 sunnah Nabi yang besar, yang besar-besar. Pertama, kita solat tahajud setiap malam. Setiap malam solat tahajud. Please. Doktor berani mengajak tuan-puan solat malam, solat tahajud setiap malam. Kalau doktor solat tahajud setiap malam 12 rakaat daripada tahun 2004 sampai sekarang. Dan doktor yakin dengan rahmat Allah Ta'ala, antara punca doktor berjaya adalah dengan doktor istiqamah dalam tahajud. Kedua, kita berjemaah di masjid. Ataupun kalau tak boleh berjemaah di masjid, kita berjemaah tempat kita kerja. Dan kita solat di awal waktu. Kita terasa yang panggil kita tu bukan azan, bukan muazzin. Itu Allah yang panggil kita. Dan kita patut malu Allah yang panggil kita. Because sayangnya kat kita, dia panggil kita setiap dia waktu, mari mengadu hal kat dia. Itu kita cara kita fikir. Dan kita mengadu hal di rumah dia sebagai tetamu dia, pasti dia akan menjawab di mana yang telah janjikan kepada kita. Dan kriteria sembahyang di awal waktu berjemaah ini satu kriteria yang wajib dan cukup utama. Sunat yang almost muakkad, almost menjadi wajib dan cukup utama. Sehingga Nabi kita hendak bakar rumah orang tak mari solat subuh. Perkara tu
bukan punya main-main kalau kita betul-betul ingin berjaya. Suka tak suka, duit. No reason, no alasan, duit. And then baru dapat rasa macam mana rahmat punya yang Allah beri. Tak buat tak tahu, buat baru tahu. Sebab tu kita menjaga. Dan bila kita menjaga, Allah Ta'ala jaga. Bila Allah Ta'ala jaga, settle. Kita tidak mampu buat apa-apa bila sudah dijaga. Kita sudah menjadi kekasihnya dan wali-walinya. 3. Kita sentiasa membaca kalam Allah, Quran. Baca setiap hari. Kalau doktor, kalau cikgu tengok, yang bahagia tunggu tengok, lepas maghrib doktor akan bergegas balik. Doktor tak dengar ceramah, kerana doktor habiskan beberapa surah yang rutin setiap malam kita baca. Biasanya doktor baca 15 surah setiap malam. Bukan nak kata doktor hebat, tak ada. Baik, ini cara doktor meraih kejayaan. Janji-janji Allah tu pasti doktor yakin. Doktor baca surah Yasin setiap maghrib, doktor baca surah Kahfi, surah Sajadah, surah Fat, surah Rahman, surah Waqiah, surah Mulk, surah Nuh, surah Muzammil, ayat 6 awal surah Hadid, 4 ayat akhir surah Hasir, surah Dukhan. Semua ni surah-surah yang telah janjikan penjagaannya. Ayat 5, ayat 7, ayat 12, selawat. Ini modal kita, ini modal kita. Kita bukan ada modal banyak, ini modal. Percayalah tuan-tuan, Allah Ta'ala tak pandang sepi amalan yang kita istiqamah. Tentu tak ada benda nak beri kat sini selain pada tuan pengutua minta gym. Tentu boleh pergilah gym. Tapi Dr. nak beri rahsia kejayaan ummah kita ini, dan Dr. telah amalkan. Kemudian kita bersolat duha. Sebelum ke sini Dr. sudah bersolat duha 12 rakaat. Hari-hari Dr. bersolat duha 12 rakaat. Itu cara Dr. Boleh buatlah 2 ke 4 ke asal istiqamah. Setiap hari tak nak miss. Sebab kita nak jadi hamba yang taat, hamba yang sentiasa bertasbih memuji Tuhan kita. Kita ada tadi perjanjian-perjanjian dengan dia setiap saat dan 3. Duha kita termasuk menghadap dia, Zuhur kita termasuk menghadap dia, ada ba'dah, ada qabliyah dan ba'diyah dan sebagainya. Malam kita kena bangun menghadap dia. Sebab kita hamba, bukan tuan, hamba. Kemudian kita istighfar, mohon sentiasa kemaafan. Dan kunci kesempurnaan kita, kita ada kunci, dia beri kunci sedekah. Sedekah adalah tanda kesempurnaan semua amalan baik kita, dan mengundang doa amalan baik kita, segala-galanya kita dibawa ke Rabb kita dan diijabah dalam jangka masa yang cukup cepat. Dan sedekah satu-satu amalan yang Allah Ta'ala janjikan, give, return, back to back. Harta pada harta, selain pada janji-janji lain, panjang umur, murah rezeki, dapat jodoh, dapat anak, dapat kecintaannya, dapat sukanya, that definite dia beri. Tapi dalam konteks keuangan, sedekah satu-satunya amalan yang telah janji bagi balik duit kat kita. Bagi 10, satu bagi 10, bagi satu bagi 100, bagi satu bagi 700. Atau whatever amount yang nak bagi, dia punya suka. That's kita punya pilih. Cara macam mana berasbab, mungkin juga tanpa asbab. It's beautiful of Islam. Beautiful. Kalau ini yang kita fahami dan kita yakini, nah, ibu bapa adik-adik semua, apa lagi yang menghalang kita daripada berjaya? Apa lagi yang menghalang kita daripada berjaya? Tak ada siapa yang boleh menghalang kita berjaya. Ini yang Dr. nak kongsi. Sebab itu Dr. target jadi billionaire paling kaya di dunia. Mungkin paling kaya di Kedah, itu dia punya pasal lah. Tapi kita target yang besar. Sebab apa? Kalau kita target yang kecil, dia yang maha memberi. Kita kenal dia, kita faham dia, kita minta yang paling, kita rasa paling kaya di dunia. Dan kalau semua kat sini minta paling kaya di dunia, memang dia pun boleh beri semua paling kaya di dunia. Tidak ada sangkut dengan hak doktor. Hak yang doktor dapat tidak ada sangkut dengan hak yang adik-adik dapat. Hak yang tuan-tuan dapat tidak ada sangkut. Semuanya sudah tertulis di dalam Al-Quran. Itu kita faham. Cuma cara macam mana kita menjemput rezeki kita, kehidupan kita dan sebagainya, supaya kehidupan kita yang singkat ini kita mampu beri manfaat pada sekitar kita. Then only that
Kalau kita faham, kita amal, kita betul-betul seorang Muslim. Kita betul-betul seorang Muslim yang sudah faham, sudah bertauhid dengan Tuhan kita, dan sudah puas semua keburukan. Dan insyaAllah Allah Ta'ala anugerahkan kita nafsu mutmainnah atau yang lebih tinggi lagi, dan kita menjadi pembela agamanya, pembela ummahnya, pembela pada semua makhluknya, dan kita betul-betul rasa seronok berada di dunia ini. Dan kalau dipanggil balik, kita rasa okey. Sebab kita sudah rasa kenikmatan di dunia, jom kita rasa kenikmatan di alam kubur dan di alam akhirat. Itu cara kita. Boleh adik-adik ya? Boleh ya? Boleh amal ya? Doktor amalkan, dan anak doktor pun amal. Anak doktor yang umur 13 pun amal, yang anak yang umur 12 pun amal. Sebab ini saja yang boleh menjamin. Selain pada tu harta doktor, semua tak ada jamin. Ini yang boleh jamin untuk Muslim. Untuk bukan Muslim yang mana baik boleh guna pakai. Dan kita minta maaf banyak kepada Muslim. Dan doktor rasa cukup terharu hari ini dijemput oleh guru pengetua kita, oleh semua yang ada kat sini. Mudah-mudahan apa yang doktor ucap ni adalah satu sharing untuk kebaikan bersama. Dan jika ada apa-apa yang silap, doktor mohon maaf banyak. Mudah-mudahan majlis ini penuh dengan barakah, penuh dengan kebaikan. Dan doktor berusaha hati untuk merasmi dengan izin yang diberi oleh pihak pengetua, pihak sekolah dan tuan-puan semua. Betul-betul Assalamualaikum.